A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, kita teruskan lagi topik kita ke topik 2.7 partial differentiation. Okey, dalam semester 1 awak ada belajar satu topik iaitu partial fraction, pecahan separa. Okey, tapi ini tak ada kaitan dengan sekarang partial differentiation. Partial fraction yang awak belajar dalam semester 1 hari itu, awak akan belajar nanti, awak akan gunakan application tu dalam tajuk integration dalam topik yang ketiga. Okey, dalam partial differentiation terdapat dua jenis. Yang pertama, kita kat sini dinyatakan ialah first order, dan satu lagi topik 2.72 dipanggil second order. Okey, second order partial differentiation. Dalam first order ni ialah kita buat pembezaan peringkat pertama. Dalam 2.7.2 nanti awak akan melalui second order iaitu pembezaan peringkat kedua. Pembezaan second order ni sebenarnya awak dah akan belajar nanti. Saya dah tinggalkan, saya skip topik tu dalam tajuk 2.3 second order. Tak ada masalah lah. Dia cuma macam kita dah buat pembezaan sekali, kita akan membuat pembezaan kali kedua. Itu panggil second order partial differentiation. Okey, dalam matematik, in partial derivative of function several variable is the derivative with respect to one for those variable with the others held constant. Maknanya kat sini, dalam satu persamaan, contohnya di sini adalah persamaan Z. Persamaan Z ni mengandungi satu fungsi yang terkandung di dalam dia ada variable X dan juga Y. So ada dua lah, satu X, satu Y. Ada dua variable dalam tu. Jadi kat sini kita akan melakukan proses pembezaan separa, iaitu pembezaan terhadap X dan satu lagi pembezaan terhadap Y. Ada dua kat sini, X dan juga Y. Jadi kita akan mencari dua perkara kat sini iaitu del Z per del X bagi Y dan satu lagi del Z per del Y. Apabila kita mencari del Z per del X, segala unsur variable yang ada Y di dalam dia akan menjadi constant, pemalar. Ada dua, satu perbezaan fungsi ini terhadap X, satu lagi fungsi ini terhadap Y. Bila kita bezakan X, segala variable yang ada Y akan become constant. As you know, bila kita buat differentiation untuk Y, untuk constant is always zero. Prinsip awal. Okay, become constant. Okay, tidak apa kalau tak faham, ulang balik video ni, ulang balik apa benda saya cakap ni. Jadi, macam mana yang katakan jadi kosong ni? Okay, sebagai contoh, contoh katakan Z ada satu persamaan 3X kuasa 2 campur 2Y, contoh macam ni. Satu persamaan Z iaitu dua variable, 3X kuasa 2 dan juga 2Y. Jadi, kita nak cari pembezaan terhadap X, kita tulis del per del X bahagi Z, bagi persamaan Z adalah 3X kuasa 2 campur del per del Z bagi Z sama ini. Saya tulis ni dah. Saya tulis. Pasal kita dah buat ni dah. Kita tulis bagi 2Y. So ini akan menjadi, okey, bezakan ini terhadap X. So ini macam biasalah dapat 6X. Manakala sini ada Y saja, dia akan jadi always 0. Sama juga bila kita buat pembezaan partial differentiation terhadap Y. Contoh, kalau kita Y ke tadi, kita del per del Y bagi 3X kuasa 2 campur del per del Y 2Y. So kat sini dapat berapa? Sini dapat kosong. Dan sini pula dapat 2. So ini jawapan ni lah. Bagi del Z per del Y. Okay. Dan ada juga satu situasi, ada dua persamaan dalam dia. Contoh macam ni. Satu persamaan ada dua variable.
yang bersamaan ini iaitu 3 y x kuasa 2. Macam ni. 3 y x kuasa 2 campur 2x. Okey, kalau macam ni, yang ni tidak boleh jadi kosong. Katakan perbezaan terhadap x. Okey, terhadap x. Bila terhadap x, yang ni tidak boleh kosong lah. Tidak jadi kosong, tu salah kan. So kalau jadi 3 y x kuasa 2 campur del per del x 2x. So ini jadi berapa? Ini jadi y ni kekalkan y, x sahaja yang kita bezakan. So sini jadi 6x y. Okay. Campur 2. Dua situasi berbeza. Satu katakan ada variable tunggal x dan juga y, dan satu lagi kami ada macam perkongsian antara x dengan y. Kenapa? Jadi kita tengok contoh yang lebih detail lagi lah. Yang ni saya bagi secara gambaran awal. Okey. Bagi perbezaan persamaan z tadi terhadap y, x pula akan berkikam constant. Dia akan jadi 0. Kalau tengok dalam persamaan tu, ada x yang tunggal, tidak ada kahwin dengan y dan sebagainya, tetap tulis kosong kat situ. Okay. Ini del z per del y bermaksud differentiate z with respect to y. Bezakan x terhadap y. Bezakan z terhadap x. Tengok contoh 2.7.1a. Find the first order partial. Okay, ini first order, cara nak jawab soalan buat macam ni lah. Ada anak panah atas dan juga bawah. Satu terhadap x, satu lagi terhadap y. Ini soalan dia. Soalan dia kemungkinan macam ni. Ada ln, ada cos, ada tangent, ada exponent dan sebagainya. So yang ni algebra biasa lah. Okay, ini algebra biasa. Okay, tengok. Awak tengok sini, semua variable tunggal. Sini x, sini y, sini y. So ada 2x, ada 2y lah kat sini. Tidak ada yang bergabung. Contoh kalau bergabung 3xy. Okey, yang ni bergabung. Sebab ada x dan unsur y di dalam satu sebutan. Okey. Cara nak menjawab dia, okey, saya padam yang tak berkaitan dulu. Cara nak jawab, tulis macam ni. Pecahkan anak panah satu ke atas, satu ke bawah. Satu terhadap x, satu terhadap y. Bezakan persamaan berikut terhadap x. So tulis del per del x bagi z adalah tulis del per del x. Satu-satu. One by one. 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya kita bezakan 3x kuasa 2 terhadap x. So macam biasalah 3 kali 2, 6x dapat 6x. Dan ini dapat 2. Dan ini adalah sebutan y yang tunggal. Katakan y sini kuasa 200 sekalipun, dia become constant. Kosong. Okay. Kuasa yang tinggi pun tak makna. So, bila bezakan terhadap x, kita tulis di sini x. Nampak ni? Nampak tak dia punya ni? X. So, become constant. So, ini jawapan dia. Soalan kena minta beza buat partial differentiation first order, ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Okay, seterusnya awak buat pula untuk yang y pula. Bezakan terhadap y. So tulis y ke sini. Del y, del y. Okay, tulis sama balik. Bezakan 1, 1, 1, 1. Empat tu kena bezakan. Okay, so apa saja kalau terhadap y, apa saja x, letak di kosong terus. Okay, so apa dia tak ada gabungan. Manakala kita hanya bezakan sebutan y. Iaitu kat sini ada 4y dan sini y bersama dengan 1. So inilah jawapan dia. Okay, inilah del z per del y. Okay. Kita tengok example 2.7.1b. Find the first order partial. Okay, yang ni. Okay, ini saya katakan bagaimana ada gabungan kat sini. Okay, yang ini tunggal. Ini ada gabungan x dan juga y. Dikahwin dua-dua. So macam mana? Okay, tulis macam biasa. Buat dahulu
del per del X untuk setiap, kita bagi dua X1, Y ya. So kita yang ni, boleh nampak X buat semua. Okay, kat sini, kita bezakan hanya X sahaja dan kekalkan nilai Y. Okay, saya ulang sekali lagi. Untuk yang pertama macam ni, kita bezakan X sahaja dan kekalkan nilai Y. So tarik depan, dapat 2XY. So sini dapat 2X, dapat 2. Yang ni Y hanya single, so letak kosong. Jangan yang ada gabungan macam ni awak letak kosong. Kalau letak kosong, automatik jadi kosong lah sini. So, saya ulang sekali lagi, yang ada gabungan X dan juga Y, awak hanya bezakan X sahaja. Y, biarkan nilai itu. Katakan Y sini 5, Y kuasa 5. Pilihlah Y kuasa 5 kat sini. Contohlah, katakan sini 5, kekalkan nilai 5 pada Y tersebut. Y tu, dia tak ada terlibat lah. Kekalkan saja. So, ini jawapan dia lah. Kemudian kita bezakan terhadap X. Bezakan terhadap X. Macam ni contoh dia. Nampak? Saya nak fokuskan yang pada bahagian gabungan X dan juga Y. Bila nampak gabungan macam ni, kekalkan nilai X. Ada nampak? Kekalkan nilai X. Cuma Y kita bezakan. Y saja dapat 1 lah. Jadi X kuasa 2 kali dengan 1 dapatlah X kuasa 2. Okey, rasa ni boleh kan? Maknanya kalau X ni kuasa 5 pun, kekalkan kuasa 5 kat sini. Yang dibezakan hanyalah X sahaja. Y sahaja. Okey. Kemudian 2X dapat kosong dan Y sama dengan 1. So ini jawapannya X kuasa 2 campur 1. Example 2.71, find the first order partial differentiation. Okey, ada loan. Okey, kalau macam ni, nampak. Yang ni awak kena gunakan apa ya? Product rule. Nampak? Ada dua gabungan X kali dengan X. Ini adalah U, sini adalah V. Okey, product rule ingat kita macam mana? Product rule U dV per dx campur V du per dx. Okey, nanti tak tahu kalau ada soalan tentang apa ni quotient rule, hati-hatilah. So macam ni. So kita kena carikan satu-satu dulu. Satu U ni U ni. Nampak tak? U sama dengan X. Kemudian kita bezakan apa dia? Bezakan V. Nampak ni? Perbezaan dV per dx bezakan. Bezakan ln kuasa X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Okey, yang ni adalah satu part. Boleh nanti ni warna merah. Ini satu. Ni satu. Yang ni nombor 2. Ini nombor 2. Okey, nampak? U dV. Maknanya kita bezakan yang sebelah sini. Tulis saja perbezaan ini. Campur apa ni? V du. Okay, V kita ialah apa? V kita ialah yang ni. Ln ni. Ini V. Ini adalah du. Okay, bezakan. Okay, salin balik X. Bezakan. Okay, yang ni kekalkan. Bezakan ln apa-apa sahaja. Katakan ln X. Bezakan kita dapat 1 per X. Anything yang apa yang belakang ln tu kita letak di bahagian bawah 1 per berapa. Katakan ln X campur 1. Jadi kalau kita bezakan dy per dx sama dengan berapa? 1 per X campur 1. Okey. Kalau tak ingat tentang ln ni, tolong rujuk balik nota video yang lepas. Cari balik video tu, study balik macam mana nak buat pembezaan terhadap logaritma. Okey. So, 1 per apa yang dalam kurungan didarabkan dengan pembezaan terhadap isi kurungan tersebut. Dalam pembezaan isi kurungan tersebut, kita hanya nak bezakan terhadap X sahaja. Saya ulang sekali lagi. X ni yang X ni kekal. 1 per adalah kepada apa yang di belakang ln ni, letakkan kat bawah dia. Jadi 1 per berapa?
didarabkan dengan pembezaan di dalam kurungan. Sekarang ni pembezaan kurungan kita nak bezakan terhadap X. Betul dah dapat 2X. Y kenapa tak ada bezakan? Sebab Y ni tak ada kali dengan siapa-siapa. So dia jadi kosong. So dapatlah 2X. Sebenarnya dah 2X campur kosong lah. So kosong tak tulis. Okay, so kita dapat 1. Dan ini adalah V kali dengan perbezaan bagi X, iaitu dapat 1. So ini buat darab terus lah. X kali dengan 2X, jadi 2X kuasa 2 per X kuasa 2 ni campur ln. So ini jawapan dia. Tak faham? Tadi betul-betul ini. Okay, itu first part dah buat. Second part, perbezaan terhadap Y. Perbezaan terhadap Y, sama juga proses dia. Kita melalui proses yang sama, iaitu pakai product rule. Satu part. Sama di atas. Okay. Yang ni bezakan pula tapi terhadap Y. Bila tadi terhadap X dapat 2X. Yang ni dapat 2Y lah. Sebab kita bezakan Y kuasa 2 sahaja. Kita bezakan Y kuasa 2 dapatlah 2Y. Kemudian bezakan X kuasa 2 dapat kosong. Sebabnya 2Y campur kosong. Okay. Campur. Ln X kuasa 2 ni darab dengan D per dy bagi X. Jadi dapat kosong. So ini kali dengan kosong. Dia mesti dapat kosong. So sebenarnya campur kosong lah kan. Ikutkan campur kosong. So tak payah tulis lah kosong tu. So itulah jawapan dia. Okay. Terima sudah potong. Okay. Contoh seterusnya 271D. Okay. Sin XY campur cos X. Sin XY dan cos X. Okay. Ini macam mana? Okay. Sin XY campur cos X. Okay. Bezakan sin XY campur dengan pembezaan terhadap cos X. Yang pertama adalah X lah. Yang kedua dapat Y. Kita buat 1, 2 dulu. Okay. 1 buat X dulu. Okay. Ini macam mana X sama dengan Y ni? Okay. Sin dapat dia jawapan cos. Okay. Sin kita bezakan dapat cos. Ini bukannya product rule. Product rule ialah di mana katakan X kalikan dengan X satu lagi. X ni kemungkinan sin, cos, tangent. Tapi yang ni adalah sin XY, gabungan. Variable ada 2. Jangan keliru. Ini adalah gabungan ada 2 variable S dengan juga Y. Satu lagi kalau product rule ni ada S dengan X. X ni katakan contoh 3X dengan eksponen 2X campur 1. So ini adalah gabungan. Ini adalah product rule kalau macam ni. Okey, ada gabungan antara ada algebra dan juga eksponen. So, jangan kelirulah dengan benda-benda macam ni. Perhatikan kalau yang sin XY ni adalah hasil variable ada 2 variable S dan juga Y. So, bezakan sin dapat cos, kemudian didarabkan dengan pembezaan di dalam kurungan tersebut. Pembezaan terhadap X bagi XY adalah kita bezakan hanya X saja iaitu X sama 1 dan Y kekalkan ini saja. Jadi dapatkan Y sini. Okey. Kemudian cos dapat negatif sin. Okey, negatif sin. Okey. Cos XY kali Y. Kali Y maknanya bukan Y kuasa 2. Y ni kena letak di bahagian hadapan. Sama juga macam cos XY kali dengan 3X. So dapat apa? 3X cos XY. Nombor ni letak di depan. Bukannya cos X Y kuasa 2. Itu bukan. Okey. Kalau darab ke belakang ni, Y ni kita letak bahagian hadapan. So dapatlah Y cos XY. Okey. Tolak dengan sin. So ini jawapan dia untuk pembezaan separa bagi terhadap X. Yang kedua pula terhadap Y. Terhadap Y, sin dapat cos XY macam sama dengan data tadi. Dan kita bezakan XY. Kita bezakan XY dan bezakan terhadap Y terhadap cos X. Okey, tak ada dia tak ada Y saja. Terus automatik dapat kosong. Okey, hanya cos X dapat kosong. So, sini cos XY darab dengan X. So, apa kita dah bezakan Y tadi dapat 1.
So tinggal X, jadi X cos XY. Okay. 2.71E. Okay, kat sini saya beritahu ada gabungan. Okay, gabungan iaitu X dengan X, XY. E eksponen. Maknanya kat sini U, sini V. U kita adalah X, V kita adalah eksponen XY. Okay. Apa yang kita buat ialah kita kena buat product rule lah. Macam biasa, product rule. Macam ni nak buat. Okay, ini du dapat berapa? 1. du per dx. 1, yang ni dv per dx sama dengan salin balik exy kalikan dengan pembezaan terhadap x ataupun y lah. So kalau yang first ni dia jadi y. Okay, dia dapat y. So bubuhlah ke dalam ni. So sini u dv v du. Okay, masukkan nilai saja. Ingat lagi eksponen Kalau eksponen tekan E3x, kalau bezakannya dy per dx dapat berapa? Salin balik asalnya 3x kalikan dengan perbezaan kuasa dia tu. Kali dengan 3. Saya dapat berapa? 3 eksponen 3x. Okay, mudah je. Eksponen ni memang mudah. Okay, kemudian kita buatlah u kali dengan dv. Okay, ex tambah yang bezakan terhadap x. Bezakan terhadap x dapat 1, hanya tekan y. Tekan y, campur dengan e kuasa, eksponen kuasa xy. Kita dapatlah ni. Okay, kita bagi ringkaskan. Yang ni dia faktorkan lah ni. Faktorkan bagi mudah. Okay, dua persamaan ni. Dua-dua ada persamaan eksponen kuasa XY. So, awak keluarkan, so dapat XY campur 1. Yang ni adalah awak nak tulis macam ni boleh, ataupun nak kekalkan jawapan di bawah. Kekal yang atas boleh, ataupun awak ringkaskan, ataupun awak faktorkan dia seperti jawapan di bawah. Okay, kemudian buat yang bahagian Y pula, sama juga prosesnya melalui product rule. Okay, product rule U dV campur V du lah macam biasa. Sama juga proses macam tadi. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, exercise 271. Okay. Ini mudah ni. Okay, yang mudah tak apa saya buat. Yang susah awak buat. D per dx boleh 4x kuasa 3 campur D del per dx 3y. So sini dapat apa? Okay, terhadap x, so ini ada x, so dapat 12x kuasa 2 campur dengan sebelah sini, beza yang ada y saja campur kosong lah. So kita ringkaskan dapat 12x kuasa 2. Sebelah sini pula, del per del y, iaitu 4x kuasa 3 campur del per del y, 3y. So sini dapat apa? So dapat berapa sini? Ni dapat 3. Sini dapat X. Okey, yang B. Yang B. Yang B macam biasa lah kita buat. Saya contoh saya buat lah. X sama dengan Y kuasa 3 campur 2X kuasa 2 campur 7. So kita pecahkan kepada X del per del Z. X Z sama dengan del per del X. Y kuasa 3 campur del per del X. 2X kuasa 2 campur del per del X. 7. Okay. Kemudian selesaikan. Yang ni dapat kosong. Yang ni dapat 4X. Yang ni dapat kosong. So dapat 4X. Yang kedua, bagi Y pula, del per del Y. Z sama dengan del per del Y. Y kuasa 3 campur del per del Y. 2X kuasa 2 campur del per del Y. 7. So dapat berapa yang ni?
Ini dapat 3y kuasa 2 campur kosong, saya dapat 3y kuasa 2. Dah kita tengok yang ni. Okey, yang ni kena buat product rule lah. So ada 2 kat sini. Okey, z sama dengan x y kuasa 3 campur x kuasa 2 y kuasa 2. Satu dipecahkan kepada x, del per del x, z, del per del x, x, y kuasa 3. Bukan produk rule, sorry. Okey, dah pecah. Okey, campur del per del x, x kuasa 2, y kuasa 2. Terus sini dapat berapa? Ini dapat bezakan terhadap x, cuma tinggal y sahaja. Yang ini bezakan terhadap x, dapat 2x, y kuasa 2. Okey, satu lagi y, del per del y, z dengan del per del y, x, y kuasa 3 campur del per del y, x kuasa 2, y kuasa 2. So dapat berapa yang ni? Yang ni kita bezakan terhadap y saja. Kita bezakan y dapat 3y kuasa 2x. Okey, dapat 3 pilih macam mana tak kisahlah. Campur dengan bezakan y 2y x kuasa 2. Okey. Mudah lagi ni. Soalan D mudah tak payah buat. E. Okey, E ln lah. Ln ni mudah macam ni. Z sama dengan ln x kuasa 2 x kuasa 2 sekejap. Kita tekan. X kuasa 2 campur 2y pecahkan terhadap x. Okey, sentaskan lah pada bawah. Jadi 1 per x kuasa 2 campur 2y didarabkan dengan perbezaan terhadap x, cuma x saja kan, jadi dengan 2x sahaja. Y tak adalah sebab y campur ni. Okey, campurkan kosong kat sini. Apa tulis? So jawapannya alternatif tu dapat 2x bahagi x kuasa 2 campur 2y. Okey, manakala yang terhadap y pula berapa? Saya ringkaskan lagi dah, sangat cepat. Kuasa 2 campur 2y didarabkan dengan y saja, maknanya x kuasa 2 jadi kosong. Kosong campur dengan 2. So dapat 2 per x kuasa 2 campur 2y. Okey. Okey, yang ni awak buat. Soalan F awak kena buat. Okey, mudah lah, cuma tambah dengan eksponen. Eksponen x, kalau bezakan cuma dapat eksponen x lah. Tak ada beza. Okey, F. Kemudian soalan ini, okey, yang ni awak kena buat. Yang ni ada dua lah, satu U, satu lagi V. V, product rule. Okey, try buat yang ni. G. H. Yang ni pun awak try buat sendiri. 1, 2x, 1 C. Maknanya sini U, sini V. Okay. Dan another one, Z. Okay, yang ni buat sendiri. Ada 4 soalan yang saya minta awak buat sendiri. Iaitu daripada ini bersama U dengan V. Okay, mudah-mudah yang ni. 1, 2, daripada apa? F, G, H dan I. Okay, F, G, H, I. Tolong buatlah. Okay, tolong buat soalan ni. Okay, saya rasa itu sahaja untuk buat masa ni, untuk video kali ni. Okay. Saya harap awak dapat, boleh dapat, kalau tak faham, boleh rujuk balik nota tentang product rule dan sebagainya. Okay, cara nak menyelesaikan masalah product rule dan sebagainya. Kemudian buatlah latihan sebanyak mungkin bagi awak mahir menjawab soalan partial fraction. Untuk partial fraction, partial differentiation ni maknanya soalan ni akan keluar dalam test 1 nanti. So
banyakkan latihan. Kalau tak faham boleh tanya nanti. Okey, saya rasa untuk setakat itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan sambung untuk next video iaitu second order partial differentiation topik 2.72. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi.